Awak orang Malaysia ke? Apa bukti awak orang Malaysia? Soalan ni memang soalan yang pedas. Okay. So kalau nak buktikan kita seorang orang Malaysia, kita keluar IC warna biru, maka kita boleh mengaku sebagai warga negara Malaysia. Okay. Persoalan saya adalah, cukupkah satu IC yang menunjukkan anda lahir di negara ini melayakkan anda menjadi seorang anak Malaysia? Saya Dr. Sanjay Shan. Mari kita sama-sama merenungkan soalan ni. Okay. Kenapa saya nak bangkit topik ini? Okay, pertama sempena bulan kemerdekaan, dan saya daripada itu sempena sedikit wujud kekesalan dan kekecewaan dalam saya. Sekarang kita tengok di social media dan media-media dengan suasana politik sekarang, suasana ataupun bahang lah, bukan suasana tu, dah bahang politik sekarang yang sering mengungkitkan kepolarisasian masyarakat di Malaysia. Yang dulunya kita selalu dengar masa kita muda-muda dulu, masa kita masih anak-anak, yang selalu dengar di telinga kita adalah kemajmukan, perpaduan antara kaum. Tapi sekarang lately yang lebih banyak diketengahkan, lebih banyak diungkitkan adalah kepolarisasian masyarakat di Malaysia. Okey, banyak sebab. Ada yang blame politikus, ada yang blame masyarakat. Tapi sebenarnya wujud banyak prasangka antara kita kena terima kenyataan. Memang wujud prasangka antara masyarakat, antara kaum, antara mungkin antara fraksi-fraksi tertentu. Okey, memang ada wujud prasangka. Okey, tapi sebenarnya jalan penyelesaian memang ada. Okey, jalan penyelesaian kita dah ada dah. Okey, dah kita buat dulu dah. Dia punya formula yang kita cari-cari, kita punya macam mana nak menyatukan masyarakat ni, macam mana nak hidup dalam majmuk tapi harmoni, macam mana kita nak membina kekuatan negara ni, memang dah sebenarnya tak perlu kita fikir panjang. Kita boleh blame politikus, boleh blame tu, dan macam-macam usaha yang kita boleh buat. Okey, tapi sebenarnya jawapannya dah ada. Okey, rukun negara, itu dia jawapannya. Rukun negara ini yang kita perlu ketengahkan dulu. Rukun negara ni dulu setakat sekolah je lah. Kita baca setakat sekolah, ambil ikrar rukun negara, dah habis. Lepas tu dah memang kita dah lupa dah rukun negara. Betul tak? Antara siapa saya nak tanya lah. Okay? Saya nak betul-betul nak tanya. Okay? Berapa orang di sini ingat rukun negara? Cuba komen. Kalau anda ingat, cuba komen. Cuba komen rukun negara itu ada. Alright? Sebenarnya rukun negara ni memang inilah jawapan kepada semua problem masalah yang kita hadapi di negara ni. Alright? So hari ini mari kita sama-sama share, mari kita mengetahui hukum negara, menghayati rukun negara ni. Okay? Now, siapa yang dah share, siapa yang dah komen, saya tahu rukun negara, saya dah tengok lima pillars di rukun negara tu. Okay? Apa yang kita selalu tahu adalah, satu, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Itu kita tahu. Ada yang tak tahu jugalah, ada yang lupa, banyak juga lupa kan. Macam antara ingat lupa. Tapi sebenarnya rukun negara ada dua bahagian. Bahagian pertama dan bahagian kedua. Yang kita sebutkan sekarang ini adalah ikrar bahagian kedua. Okey, 5 ni ikrar bahagian kedua. Ada satu lagi bahagian yang bahagian pertama sebelum ikrar tersebut. Okey, so sebelum kita masuk ke bahagian pertama dan bahagian kedua, sebenarnya rukun negara ni, tahu tak bila pertama-tama dilafazkan? 31 Ogos 1970. Okey, oleh agung kita pada ketika itu, pada sambutan kemerdekaan, diketengahkan atau dilafazkan rukun negara pertama. Okey, kenapa rukun negara diwujudkan adalah kerana kita semua ingat peristiwa berdarah 1969. Yes, 13 Mei. Okey, ya, peristiwa 13 Mei inilah yang
Kemudian setelah peristiwa itu diwujudkan satu majlis NCC, National Consultative Council, Majlis Perunding Negara. Okey, di majlis perunding tersebutlah diwujudkan rukun negara ini. Dan interesting kan, majlis perunding negara tersebut, majlis untuk apa cara kita boleh mengeratkan perpaduan. Okey, pengurusi pertama majlis tersebut adalah Tan Siew Sin, kalau tak silap saya, seorang Cina, right? Yang mempengerusikan majlis untuk mengeratkan ataupun memperbaiki cara-cara memperbaiki perpaduan negara. Okey, time tu ialah kita tahu Tun Razak yang memimpin negara pada masa itu. Okey, beliau menanggungjawabkan NCC untuk mengeluarkan satu ataupun mencari kaedah macam mana kita boleh bersatu padu. So masa itulah pertama-tama diusulkan rukun negara ini, supaya rukun negara ini menjadi satu prinsipal ataupun satu falsafah di mana seluruh rakyat Malaysia boleh mengikuti ataupun boleh berpegang ataupun boleh mereka ada satu visi yang mereka boleh mengikut sama, yang boleh kita berjuang bersama. Dan visi inilah yang akan menjadi tunjang kepada negara kita, yang akan menjadikan kita sebenarnya seorang anak Malaysia yang tulen. Okey, so sebenarnya kita perlu ada satu visi, satu iltizam yang kita boleh, satu matlamat yang kita boleh bersama-sama, satu Malaysia ni, semua rakyat Malaysia ada satu matlamat saja. Okey, dan matlamat itu bahagian pertama dia ada menggariskan objektif apa masyarakat Malaysia, macam mana bentuknya masyarakat Malaysia ni. So objektif pertama di bahagian pertama adalah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia. Alright. So kita tahu tanpa perpaduan negara kita selama-lamanya tidak boleh mencapai potensi, malah lebih buruk, mungkin kita akan jadi lebih teruk lagi. Okey. Perpaduan yang antara masyarakat majmuk ini sebenarnya kekuatan negara Malaysia yang tidak ada di mana-mana negara di seluruh dunia. Ini adalah satu kekuatan yang sangat unik yang kita perlu menghayati dan perlu memperkuatkan lagi, bukan kita anggap ini sebagai satu kelemahan kita. Alright, so mengeratkan satu silaturahmi di antara seluruh masyarakat itu adalah objektif pertama. Objektif kedua dalam bahagian pertama adalah memelihara satu cara hidup demokratik. Okey, jangan kita menyoal proses demokrasi di negara ini. Cara demokratik ini adalah di mana majoriti, okey, bersetuju untuk melaksanakan sesuatu. So kita harus pelihara the majority, iaitu demokrasi. Alright. Ketiga adalah mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Ayat yang kita perlu betul-betul teliti dan hayati. Okey, kita wujudkan satu masyarakat yang adil. Kita kalau adil, kalau saksama, tak ada orang akan rugi. Percayalah, kita adil dan saksama, tidak ada yang akan rugi. Malah kita akan jadi lebih kuat, malah kita akan jadi lebih makmur, kita akan lebih prosperous. Okey? Itulah yang objektif ketiga. Dan objektif keempat, ini juga satu objektif yang sangat-sangat interesting, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Okay? So kita membentuk satu sikap yang liberal terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Malaysia ini, dan kita anggap itu sebagai satu kekuatan, bukan kelemahan. Jangan kita prasangka kepada semua yang ada di sini, okey? Yang kebudayaan-kebudayaan tertentu jangan kita prasangka. Kita malah membentuk satu pandangan di mana kita terima dan kita hayati. Dan kelima, membina satu masyarakat yang progresif, yang akan menggunakan sains teknologi yang moden. Okey, sains teknologi yang moden ini, alright, dan dari dulu dah kita dah kenalkan. Dan inilah bahagian pertama. Dan bahagian kedua kita tahu, itu kalau kita tak tahu, saya pun tak tahu nak cakap apa. Alright, kita kena hafal, kita kena berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan, perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Itu kita pegang. Kalau kita pegang ini, maka kita akan jadi satu bangsa yang sangat kuat, sangat progresif. Okey, sekian saja. Salam Merdeka. Saya Dr. Sanjay.